nature's beauty dazzled am I, knowing everything calls on you, the Lord Most High. الله الذي يهدينا جميعا، الله الذي نعتز به جميعا. Allahu, 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 Allah, Allahu, 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 Allah, Allahu, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah, kita bertemu sekali lagi dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala dan juga izinnya, yang di mana pada hari ini insya-Allah kita akan meneruskan perbincangan kita di dalam program Bicara Rohani yang dikendalikan oleh Masjid Al-Istiqamah. Sama-samalah kita menyokong usaha dana Masjid Al-Istiqamah supaya ia dapat terus memberikan program-program dakwah yang menarik pada kita semua. Jadi alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sebelum saya nak memulakan program saya pada hari ini, saya ingin mohon jasa baik tuan-tuan dan puan-puan yang menonton sekalian agar sama-sama kita mendoakan di antara orang yang saya kenali ini, Allah yarhamha Maimunah binti Ahmad Abdul Wahab, yang baru sahaja menghembuskan nafas dia yang terakhir, yang kita doakan agar beliau diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dirahmati olehnya, dan juga serta ditempatkan di kalangan orang-orang saleh, di kalangan orang-orang syuhada, dan juga di kalangan para anbiya. Jadi kita doakan agar juga segala amalannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kita doakan agar ahli keluarganya diberikan ketabahan oleh Allah Subhanahu wa taala atas ujian ini. Begitu juga secara umumnya kita doakan kepada ahli keluarga kita yang sudah meninggal dunia, yang kita doakan juga yang sama agar mereka dan juga kita dapat dipertemukan di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, pada hari ini tentang Bicara Rohani, saya akan membincangkan kepada tuan-tuan dan puan-puan tentang soalan-soalan tentang syurga. Jadi syurga, kita nak tahulah, ada persoalan-persoalan tentang syurga ni yang mungkin kita belum lagi perbahaskan. Selain daripada kita percaya wujudnya syurga, kita percaya adanya syurga adalah untuk Allah memberikan kesenangan dan ketenangan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia termasuklah kepercayaan kita kepada hari akhirat yang di antara rukun-rukun iman kita. Jadi tentang soalan-soalan tentang syurga ini, saya ada merangkumi beberapa soalan untuk sama-sama kita manfaatkan agar kita dapat mengejar syurga Allah Subhanahu wa taala dengan sungguh-sungguh. Jadi di antara soalan yang saya nak bawakan kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian adalah, adakah ahli keluarga seperti adik-beradik dan sebagainya akan dikumpulkan semula di dalam syurga walaupun berbeza darjat dan amalan perbuatan? Jadi kita nak tahu, bila kita sendiri yang tahu tentang amalan kebajikan yang kita buat, yang telah kita amalkan sepanjang kehidupan kita daripada umur kita balik mengenal Allah sehinggalah waktu kita wafat. Kita sendiri yang tahu berapa banyak amalan yang kita buat. Ada juga mungkin amalan yang kita terlepas pandang, Allah akan kira beberapa amalan itu tanpa mengurangkan sedikit pun. Jadi tentang amalan orang lain, lebih-lebih lagi tentang adik-beradik kita pun, kita lebih mengetahui tentang keadaan mereka. Walau bagaimanapun tentang amalan itu pun kita tak pastilah. Okay, sama ada diterima oleh Allah ataupun tidak, itu adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa yang penting,
adalah kita ni, kalau boleh dalam syurga pun kita nak bersama dengan keluarga kita. Tak adalah orang yang nak dalam syurga ni nak sendiri-sendiri, tak ada. Tak adalah orang dalam syurga ni tak nak jumpa orang lain, tak ada. Okay, dalam syurga selalunya kita nak bersama dengan orang yang paling kita sayang. Dan orang yang paling kita sayang adalah ahli keluarga kita lah. Orang yang paling terdekat dan orang yang pernah duduk serumah dengan kita dan sebagainya. Jadi persoalannya, adakah kita dapat bertemu di dalam satu syurga sedangkan amalan kita dan juga darjat kita berbeza-beza lah. Okay, jadi ini saya akan bawakan kepada anda dan juga kepada penonton sekalian satu firman Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran, dalam surah At-Tur ayat yang ke-21. Apa yang Allah sebutkan? Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min syai'. Iaitu dan orang-orang yang beriman dan diturut oleh zuriat keturunannya dengan keadaan beriman, kami hubungkan, itu kami himpunkan zuriat keturunannya itu dengan mereka di dalam syurga, dan kami dengan itu tidak mengurangi sedikit pun dari pahala amalan-amalan mereka. Jadi pada zahir ayat ni kita dapat fahami Allah akan kumpulkan kita bersama dengan ahli keluarga kita di dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala tanpa mengurangi sedikit pun amalan-amalan kita, pahala amalan-amalan kita. Jadi kalau kita nak lebih memahami ayat ni, perlu kita lebih selidik dan lebih mengkaji apakah tafsirannya. Di antara tafsirannya oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan Allah Subhanahu Wa Taala akan meninggikan darjat orang yang beriman pada darjatnya meskipun mereka berada di bawahnya dalam amalan perbuatan. Hal itu agar dia merasa senang dengan kehadiran mereka. Iaitu apa dia di sini? Itu walaupun amalan dan juga pahala kita ni tak sama lah, tak sama level ataupun tak sama banyaknya pahala kita dengan pahala dia. Contohnya kita ni lebih banyak beriman, lebih banyak beramal, okay, dan Allah dah hitung pahala kita banyak, okay, berbanding dengan ahli keluarga kita yang sedikit. Tapi Allah juga akan himpunkan kita di dalam syurga yang sama. Kerana apa? Kerana perkara ini akan membuat kita rasa senang dengan kehadiran ahli keluarga kita. Jadi yang dikatakan oleh Ibn Abbas, mereka tu siapa? Mereka tu adalah keturunan orang yang beriman yang meninggal dunia dalam keadaan beriman. Jadi dengan syarat orang itu meninggal dunia dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Meskipun tempat tinggal ibu bapa mereka lebih tinggi, itu meskipun ibu bapa mereka itu dimasukkan dalam syurga Allah tu, tempat yang lebih tinggi daripada kita ni anak-anak ni, okay? Dan namun mereka dipertemukan. Allah akan temukan kita dengan ibu bapa kita di dalam syurga itu tanpa mengurangkan sedikit pun amalan perbuatan kita. Maknanya tanpa Allah mengurangkan sedikit pun amalan perbuatan mereka, mungkin bukan Allah nak menghinakan mereka, tapi kerana Allah nak menyatukan mereka, kerana Allah nak memberikan kesenangan kepada kedua ibu. Dan tak ada kedua ibu bapa yang tidak mahu anaknya sekali masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini urusan Allah Subhanahu Wa Taala tentang syurga. Bagaimana Allah tentukan itu kembali pada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Ibnu Katsir rahimahullah ada sebutkan dalam tafsirannya, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala memberitahu tentang kurniaan, kemurahan, anugerah dan kelembutannya kepada semua makhluknya serta kebaikannya. Bahawa jika orang-orang mukmin itu diikuti oleh keturunan mereka, itu sama ada anak-anak ataupun cucu-cucu, maka mereka akan dipertemukan dengan bapa-bapa mereka. Itu dengan bapa-bapa maksudnya dengan bapa, pakcik ke datuk, nenek moyang semua, okay, di satu tempat. Meskipun amalan perbuatan mereka tidak sampai pada amalan-amalan bapa mereka, meskipun bapa mereka ni lebih soleh, lebih banyak bertakwa, lebih banyak amalan mereka, namun ini rahmat, di antara rahmat, kebaikan, kelembutan Allah Subhanahu Wa Taala kepada orang-orang yang beriman. Maknanya kita akan dihimpunkan bersama dengan orang yang kita cintai
Itu bersama dengan bapa-bapa kita, bersama dengan keluarga kita lah. Okey. Jadi apa yang sambungannya, Ibnu Katsir mengatakan ini Allah buat ini semua supaya apa? Supaya bapa-bapa mereka tu merasa senang. Kerana di dalam syurga kita tak akan rasa kecil hati, tak akan rasa resah, tak akan rasa gelisah. Dalam syurga adalah tempat yang kita tidak akan diberikan ujian, bahkan tempat yang kita akan diberikan pelbagai nikmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mintalah apa saja nikmat. Jadi ini kerana inilah Allah kumpulkan kerana untuk mereka rasa senang dengan kehadiran anak-anak mereka itu di sisi mereka, di tempat kediaman mereka di dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka dikumpulkan dengan cara yang paling baik, iaitu orang yang mempunyai amal yang kurang akan ditinggikan darjatnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui orang yang amalnya sudah sempurna. Jadi ini kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Tak dapat sesiapa pun menolaknya kalau Allah nak berikan, dan tak dapat sesiapa yang menghalangnya kalau Allah tidak mahu memberikan. Jadi ini berkenaan dengan kuasa Allah, rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada yang mustahil dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang seterusnya Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam Al-Quran dalam surah Ar-Ra'd ayat yang ke-23, Allah katakan jannatu adni yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa zurriyyatihim. Itu syurga yang kekal yang mereka akan memasukinya bersama-sama orang-orang yang mengerjakan amalan soleh daripada ibu bapa mereka dan isteri-isteri mereka serta zuriat-zuriat mereka. Jadi itu yang mana dalam hal ini firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Ar-Ra'd ayat yang ke-23 ini maksudnya apa tuan-tuan dan puan-puan sekalian? Maksudnya Allah Subhanahu Wa Taala mengumpulkan mereka dengan orang-orang yang mereka cintai di dalam syurga itu. Seperti mana yang saya katakan, tak ada orang yang paling kita sayang melainkan dengan ahli keluarga kita. Seorang bapa dan seorang ibu yang mungkin telah pergi terlebih dahulu, itu bukan sesuatu perpisahan yang terakhir. Itu adalah perpisahan yang bersifat sementara, yang hanya bersifat keduniaan sahaja. Bahkan kita akan dikumpulkan di dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala dengan rahmat Allah dan juga dengan keampunan Allah Subhanahu Wa Taala yang kita pintakan itu. Kita bakal akan disatukan dan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi disebabkan itu ujian-ujian yang berupa kehilangan nyawa, sebab itu kita harus dan wajib menerimanya serta reda dengan ketentuannya, bahawasanya ini adalah takdir Allah Subhanahu Wa Taala, bahawasanya kita perlu berdikari dengan lebih. Kalau kita melihat bapa-bapa kita yang penuh dengan amalan-amalan soleh, ibu-ibu kita, kita kena berdikari supaya kita pun juga dapat bersama-sama dengan mereka di dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Kalaupun mungkin ibu bapa kita ini mungkin amalan mereka itu kurang, kita sebagai anak yang soleh mendoakan agar kita dipertemukan bersama dengan ibu bapa kita di dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala, kerana ini tidak mustahil. Seperti mana yang telah terbukti di dalam ayat Al-Quran, tidak mustahil, iaitu bapa-bapa, isteri-isteri dan anak cucu mereka yang layak untuk masuk ke dalam syurga, yang mati dalam keadaan yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, itu akan dipertemukan, akan dikumpulkan, akan disatukan di dalam sudut rumah syurga, di dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini semua kenapa Allah lakukan ini semua? Seperti mana yang saya katakan tadi, supaya hati orang duduk ataupun penghuni di dalam syurga itu merasa terhibur dan senang dapat berkumpul dengan mereka semua. Jadi kalau kita bayangkan situasi seperti hari raya Aidil Adha ataupun Aidil Fitri, yang di mana kita sebagai keluarga berkumpul bersama-sama. Kita bayangkan kalau sudah lama kita tidak bertemu dengan mereka, dengan bapa mereka, dengan ibu kita, dengan sesiapa saudara mara kita. Kita bayangkan situasi seperti itu. Bila kita berkumpul kembali, ia akan membuatkan keadaan semakin meriah.
keadaan semakin gembira, semakin riang. Jadi itulah yang di mana Allah nak hidupkan keadaan itu, bahkan lebih daripada dunia yang kita rasakan gembira itu di akhirat nanti. Kerana sesungguhnya bila kita dibangkitkan di dalam akhirat, sesungguhnya bila kita dapat masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala, kita nak merasa senang, dan Allah nak kita rasa senang. Ini balasan Allah untuk kita yang telah beriman, yang kita bersabar dan bersyukur dengan segala kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi inilah yang di mana kita kena, yang mana saya nak katakan, kita kena fokus dalam melakukan perkara-perkara yang boleh menjadi sebab-sebab agar kita dimasukkan ke dalam syurga dan menjauhkan kita daripada api neraka. Jadi kita jadikan kehilangan nyawa ini adalah sebagai sebab kebaikan, sebagai sebab kita nak pertemukan keluarga kita di dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan juga kita termasuk daripada kalangan orang-orang yang berjaya, itu berjaya di akhirat Allah Subhanahu Wa Taala. Baiklah, kita pergi kepada persoalan yang seterusnya. Apakah status anak-anak yang belum baligh akan memberi syafaat dan menunggu ibu bapa mereka di dalam syurga ataupun di pintu syurga? Jadi ini berkenaan dengan anak-anak yang belum mencapai umur yang baligh, yang telah temu ajalnya. Adakah mereka akan memberikan syafaat kepada kedua ibu bapa mereka, dan adakah mereka akan menantikan kedua ibu bapa mereka di dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala? Jadi di sini saya nak ingatkan kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian, syurga, neraka, akhirat adalah tentang perkara yang gaib, perkara yang kita tidak dapat melihat, bahkan perkara yang kita hanya mendengar. Kita dengar daripada mana? Dengar daripada sumber wahyu yang hanya diberitahu dan dimaklumkan oleh Allah serta Rasulnya. Jadi itu yang dinamakan sebagai perkara yang gaib, perlu mempunyai sandaran daripada Al-Quran maupun daripada hadis Nabi SAW. Kerana ini benda gaib, benda yang kita hanya dengar, syurga neraka. Tak boleh kita nak karang-karang sendiri, tak boleh kita nak andai-andai sendiri, tak boleh kita nak memandai-mandai sendiri, tak boleh. Lagi kerana inilah saya akan membawa pertama sekali tentang ayat Al-Quran, kemudian tentang hadis-hadis Nabi SAW. Jadi yang mula sekali tentang Quran, tentang tidak dapat ataupun tentang di dalam Al-Quran tidak terdapat apa-apa ayat yang menceritakan tentang syafaat seorang kanak-kanak yang belum baligh. Okay, yang belum baligh itu kita tahulah belum sampai kepada umur yang baligh, yang akan memberikan syafaat kepada kedua ibu bapa mereka dan menunggu mereka di pintu syurga secara jelas. Jadi dalam Al-Quran tak ada. Okay, cumanya Allah ceritakan secara umum, yang seperti mana yang saya sebutkan dalam surah At-Tur tadi, وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ. Dan orang-orang yang beriman, yang diturut oleh zuriat keturunannya dengan keadaan beriman, kami hubungkan, kami himpunkan zuriat keturunannya itu dengan mereka di dalam syurga. Ini je yang dalam ayat Al-Quran yang kita dapat tahu. Maknanya kita akan dihimpunkan. Okay, tadi kita cerita pasal mak bapak. Okay, tapi pasal anak-anak pun sama, dihimpunkan bersama dengan keluarganya. Okay, tetapi di dalam hadis pula terdapat beberapa hadis, okay, yang menceritakan tentang syafaat seorang kanak-kanak ataupun bayi belum baligh kepada ibu bapa mereka. Dalam hadis saja. Okay, cuma dalam Al-Quran tidak jelas. Okay, dalam hadis yang diceritakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawasanya Nabi SAW bersabda, tidaklah ada daripada kamu seorang perempuan yang mati 3 orang anaknya, iaitu 3 orang anaknya perempuan itu, maka kamu mengharapkan keampunan ke atas anaknya serta menghadapinya dengan penuh kesabaran. Demikian itu kamu akan memasuki syurga. Kemudian seorang perempuan itu telah bertanya kepada Nabi SAW, sekiranya 2 orang, okay, sabda Nabi, walaupun 2 orang. Jadi ini yang mana kita katakan dengan kehilangan anak ini, kita menghadapinya dengan penuh kesabaran, maka syurgalah bagi kita. Jadi itu yang mana Nabi sebutkan. Okay, jadi ini menunjukkan bahawa kanak-kanak yang meninggal sebelum baligh mampu memberi syafaat kepada kedua ibu bapanya. Tetapi apa yang kita perlu faham, bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala mampu memberi syafaat kepada sesiapa sahaja yang dia, iaitu Allah kehendaki. Jadi tentang bab syafaat ini, tentang bab syafaat ini urusan Allah Subhanahu Wa Taala, bukan urusan kita. Jadi walaupun kita sebutkan tentang syafaat,
Nabi SAW. Okey, syafaat itu apa tuan-tuan dan puan-puan sekalian? Okey, syafaat itu kalau sebagai contohlah, kalau kita dibangkitkan di hari akhirat, proses hari kiamat, dunia hancur, semua orang mati, yang mati semua akan dihimpunkan kembali dalam akhirat di padang mahsyar, semua akan hidup kembali dan kemudian akan menantikan dihisab amalan, dihitung amalan-amalan kita. Kemudian selepas dihitung amalan-amalan kita itu baru mulanya proses syafaat lah. Okay? Jadi kita tahu bahawasanya yang boleh memberikan syafaat adalah Nabi SAW dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Okay, maksudnya juga seperti syafaat ini sebagai contoh lah. Okay, kalau kita punya amalan ni dah ditimbangkan, dengan dosa kita pun dah ditimbangkan, dua-duanya sama berat. Okay, dua-duanya sama berat. Kemudian dengan syafaat Allah Subhanahu wa ta'ala, amalan kita jadi lebih berat daripada dosa kita. Syurga lah bagi kita. Okay, kemudian ada juga yang dihisab, dibangkit dan dihisab tanpa ada hisab, dibangkit tanpa ada hisab, terus masuk dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang perjalanannya untuk masuk ke dalam syurga ini dipercepatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini tentang syafaat. Okay. Jadi walaupun Nabi SAW yang hanyalah seorang Nabi yang boleh memberikan syafaat kepada umatnya, berdasarkan kerana Nabi kerana Nabi pernah menyebutkan tentang setiap Nabi ni ada doa-doa yang Allah pasti akan makbulkan untuk umat mereka. Tapi Nabi Muhammad SAW nak gunakan doa ni di akhirat, supaya dia dapat berikan kesenangan kepada umatnya di akhirat. Jadi ini tentang syafaat lah. Jadi walaupun Nabi boleh berikan kepada sesiapa saja yang Nabi nak berikan, tapi atas kehendak Allah. Maknanya Allah lah yang izinkan. Nabi tetap minta Allah Subhanahu wa ta'ala untuk diberikan syafaat kepada umat-umatnya, tapi Allah yang izinkan. Allah lah yang pilih siapalah yang Allah dengan kuasanya dan kehendaknya yang merasakan dialah yang layak menerima syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan atas kuasa kita. Jadi sebab itu tentang hal syurga, tentang hal neraka adalah sesuatu yang belum pasti. Belum pasti. Sebab itu yang sesuatu yang hal tentang syurga neraka kembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dialah yang layak untuk memastikan siapa masuk syurga, siapa masuk neraka. Yang penting kita jaga diri kita supaya melakukan amalan-amalan ahli syurga dan meninggalkan amalan-amalan ahli neraka. Itu yang kita kena ingatkan diri kita. Jangan kita menghukum orang, mengatakan dialah ahli neraka, kitalah ahli syurga, dialah ahli syurga. Kita mendoakan kita dan dia masuk ke dalam syurga boleh. Tapi meletakkan dia ahli neraka tidak dibenarkan sama sekali. Kerana ini urusan Allah. Tak ada siapa yang boleh masuk campur tangan tentang urusan Allah. Tak ada siapa yang boleh diktik Allah. Tak ada siapa yang boleh menyuruh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini kita kena ingat tuan-tuan dan puan-puan sekalian tentang hal syurga dan hal neraka. Jadi dalam satu hadis yang lain diceritakan oleh Habibah radhiyallahu anha, beliau berkata, aku bersama Aisyah radhiyallahu anha, maka telah datang Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga kan baginda sallallahu alaihi wasallam masuk lalu bersabda, tidaklah dua orang muslim meninggal dunia, di antara keduanya ada 3 orang anak. Mereka adalah 3 bersaudara yang belum berusia dewasa, itu belum balik. Kemudian sambungan hadis ini, kecuali Allah akan datangkan mereka pada hari kiamat sehingga didirikan pada pintu-pintu syurga, lalu dikatakan kepada mereka, masuklah kamu ke dalam syurga. Lalu mereka menjawab, sehingga dimasukkan ibu bapa kami. Maka dikatakan kepada mereka, masuklah kamu dan juga ibu bapa kamu ke dalam syurga. Jadi ceritanya di sini tentang rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala kepada anak-anak. Jadi anak-anak ni, kalau yang kita sebagai ibu bapa yang kehilangan anak-anak sewaktu anak ni umurnya belum balik, mungkin 6 tahun, mungkin 8 tahun belum balik lagi, mungkin setahun, mungkin beberapa bulan pun sekalipun. Jadi ini ujian Allah. Allah menguji kita kerana Allah nak tahu sejauh mana keimanan kita dan kepercayaan kita dan keredaan kita terhadap takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bila kita
bila kita menghadapinya dengan penuh kesabaran, dengan kehilangan anak-anak. Kerana saya percaya dan juga saya yakin, tak ada ibu bapa yang nak lihat anaknya mati ataupun meninggal terlebih dahulu daripada dirinya. Tidak ada. Jadi dengan hal ini, Allah menyediakan rahmatnya bagi kedua ibu bapa yang menghadapi ujian ini dengan penuh kesabaran. Sehingga kan anak-anak yang belum balik itu, maka mereka akan tarik tangan ibu bapa mereka untuk masuk ke dalam syurga sekali dengan mereka, dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi berdasarkan hadis ini, Allah akan katakan kepada anak-anak itu, masuklah kamu ke dalam syurga, masuk. Cuma dia anak-anak ini mengatakan, kita tak nak masuk sehingga ibu bapa kita masuk sekali dengan kita. Jadi itu yang mana anak-anak inilah yang menarik tangan ibu bapanya untuk masuk ke dalam syurga. Kemudian Allah dengan rahmatnya mengatakan, masuklah kamu dan juga kedua ibu bapa kamu ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebagai seorang insan dan manusia biasa, kita perlulah sentiasa memohon dan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar dikurniakan syafaat di hari akhirat kelak, kerana kita tidak akan terselamat daripada melakukan dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini yang mana kita harapkan. Kerana kita ni tidak terhindar ataupun kita ni tak lari daripada dosa. Tak lari sebab kita ni insan biasa. Walaupun seorang ustazah pun kita ni insan biasa, tetap insan biasa. Kita pernah melakukan dosa. Jadi yang tentang dosa itu pun kita tahulah sejauh mana dosa yang kita dah lakukan. Jadi sebab itu kita kena banyak-banyak memohon dan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menggolongkan kita dalam kalangan orang-orang yang diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk memperolehi syafaat dan juga seterusnya mendapat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam di hari akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Jadi ini yang kita nak. Kita nak dipermudahkan urusan kita di akhirat. Kerana kita tahu bila kita dah lepas proses akhirat tu adalah satu proses yang kita katakan mendebarkan. Kita nak tunggu kitab catatan amalan kita, Allah hitung pahala-pahala kita, Allah tidak tunggu Allah panggil kita untuk dihadapkan di mahkamah Allah Subhanahu Wa Taala, nak tunggu segala apa bukti yang terbentang di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala yang kita buat, yang kita cakap, yang kita lihat, yang kita dengar, yang kita lakukan dengan tangan kita, dengan kaki kita, semua akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu proses yang kita katakan amat-amat mendebarkan, dan setiap daripada kita akan lalui proses itu. Kemudian perjalanan kita lagi yang mengambil mungkin beberapa tahun lagi untuk berjalan ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini semua, kalau boleh kita nak skip the process, kita boleh skip the process, tapi dengan syarat Allah izinkan melalui syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tak ada siapa yang katakan aku tak nak syafaat itu, tak ada. Semua nakkan, dan semua nakkan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada sesiapa yang mengatakan aku tak nak masuk dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala, tak ada. Semua daripada kita pasti nak masuk dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada sesiapa yang mengatakan aku tak nak bertemu dengan keluarga aku di dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala, tidak ada. Pastinya setiap daripada kita inginkan keluarga kita, inginkan orang yang kita kenali di dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu dalam dunia ini adalah tempat untuk kita beramal, bersungguh-sungguh. Penat pun tidak mengapa, rehat pun ada masanya, tapi dengan yang penting buatlah kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Mohonlah pengampunan Allah Subhanahu Wa Taala, mintalah beberapa banyak pengampunan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ni tahu, kita akur bahawasanya inni zalamtu zulman katsiran, kita sesungguhnya kita telah menzalimi diri kita dengan kezaliman yang sangat banyak sekali, dan sesungguhnya tidak ada sesiapa yang boleh mengampuni kezaliman itu, dosa-dosa itu, kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Allah lah yang Maha Pemurah, Allah lah yang Maha Penyayang, Allah lah yang Maha Pengampun. Jadi inilah yang dimana kita minta dan sama-sama kita doakan. Aku lu qauli hadza, astaghfirullahaladzim wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah
Allahu, 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 Allah. Allahu, 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 Allah. As I look to nature's beauty.